Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ima ucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga sahabat-sahabat di Facebook Siakap Kelly TV. Apa khabar semua? Ima mengharapkan semuanya masih lagi sihat-sihat, ceria-ceria selalu, insya-Allah. Okey, bersama dengan saya hari ini seperti biasa dalam SK On Air, muka nilah muka Fatimah Nawawi nilah akan sentiasa bersama anda membincangkan pelbagai lagi topik-topik yang menarik. Jadi pada hari ini sebenarnya Ima nak bawakan satu topik yang berkaitan dengan kesihatan. Bila kita cerita pasal kesihatan, mungkinlah ada setengah masyarakat kita yang mungkin pernah menghadapi penyakit ni. Mungkin tak pernah dengar, mungkin ada family ataupun kawan-kawan yang pernah menghadapi penyakit ni. Jadi penyakit yang kita nak kupaskan pada hari ini adalah berkaitan dengan penyakit dermatitis atopik. Dermatitis atopik ni penyakit apa? Kalau Ima sendiri pun kalau ni tak tahu penyakit apa. Tapi biasa kalau kita dengar dermatitis atopik ni sebenarnya dia ada kaitan dengan eczema. Penyakit eczema mungkinlah setengah orang dia dah tahu eczema ni apa. Mungkin pernah berlaku pada diri sendiri, mungkinlah kanak-kanak, bayi selalu kita dengar tentang penyakit eczema ni kan. Jadi bila kita cerita tentang penyakit eczema ni, biasalah akan tumbuh akan ada ruam-ruam merah sampai gatal dekat bahagian muka, kat bahagian tangan, dekat bahagian lutut kan. Tapi dengan lebih lanjut kita nak ceritakan tentang topik pada hari ini, kita bersama dengan Imah pada hari ini di studio adalah seorang doktor, iaitu Dr. Kartini Rahim yang merupakan doktor pakar berunting dermatologi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Sihat Ya, sihat. Alhamdulillah. Sangat manis je kat sebelah saya hari ni nak berkongsikan tentang sakit kulit. Sakit kulit salah satu sakit kulit kan. Okey, seterusnya kita nak bincangkan dengan lebih lanjut lagi, tapi kita nak tahu jugalah nanti kan dalam perkongsian sebentar lagi kita nak tahu bagaimana penyakit ini puncanya, macam mana kita nak rawat, adalah penyakit ni adakah orang kata ada kaitan dengan kesihatan mental. Kita akan tanya dengan lebih lanjut dengan Dr. Kartini insya-Allah. Tapi sebelum kita nak teruskan kita punya topik kita pada hari ini, mana ajak kepada semua penonton untuk sama-sama tekan butang like banyak-banyak untuk doktor kita pada hari ini, dan juga boleh tinggalkan komen mungkinlah pandangan anda ataupun orang kata apa pengalaman anak saya ada menghadapi penyakit eczema macam ni, boleh tinggalkan. Dan juga boleh orang kata apa sama-sama mana ajak share kita punya perkongsian ni. Mungkinlah kita tak menghadapinya, tapi ada keluarga kita yang menghadapi penyakit eczema ataupun dermatitis atopik ni insya-Allah. Okey, kita terus kepada kita punya pengenalan yang lebih lanjut daripada doktor kita hari ini. Doktor, tadi Ima dah cerita tentang dermatitis atopik ataupun eczema lah tu kan. Doktor, mungkin doktor boleh cerita sebenarnya penyakit apa doktor? Okey, kita start dengan apa tu eczema. Eczema ni adalah satu masalah kulit yang sangat lazim ya. Kalau kita tengok setengah orang tu ada kemerahan, kegatalan, kekeringan kulit, dan bila digaruk kan kadang-kadang ada luka. Kadang-kadang orang kata itu apa tu macam kurap ya. Tapi itu sebenarnya adalah satu, kita kata satu payung eczema yang ada pelbagai jenis. So atopic dermatitis ataupun atopic eczema adalah satu jenis yang paling lazim yang kita lihat untuk kanak-kanak atau bayi ya, bila kita dilahirkan beberapa bulan atau beberapa hari, kadang-kadang dia ada nampak merah-merah di muka, kadang-kadang dipelipat-pelipat, kalau digaru dia akan selalu bersisik, gatal dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap pasal atopic eczema ni, apa sebabnya atopic eczema? Jadi macam mana boleh ada banyak macam jenis. Satu atopic eczema atau atopic dermatitis ni adalah satu jenis eczema yang berkait rapat dengan genetik. Okey, dalam keluarga tu kalau ada mak ayah dia ada eczema atau adik-beradik dia ada eczema, dia kebarangkalian dia untuk mendapat eczema tu lebih tinggi. Lagi satu ada berkaitan dengan masalah benteng pertahanan kulit dia. Okey, genetik tu menyebabkan benteng pertahanan dia, kulit dia tidak baik. So kenapa ya genetik ni, dalam jin dia ada masalah di mana okey, kulit kita ni dia di susun ya, yang paling atas sekali kita panggil stratum corneum yang paling atas sekali, macam batu bata. So batu bata ni sangat rapat ya, dan dia menyebabkan satu benteng pertahanan yang sangat bagus kerana dia menghalang daripada air masuk, daripada bakteria, virus dan apa-apa bahan chemical yang orang kata yang boleh menyebabkan kulit kegusaran kulit lah, dan juga menyebabkan air dalam kulit itu tidak keluar. Tapi jika ada genetik yang menyebabkan kemasalahan benteng pertahanan ini, maka bakteria boleh masuk dengan senang. Bahan-bahan yang kita guna, contohnya setengah orang tidak boleh menggunakan jenis-jenis sabun ataupun menggunakan sabun-sabun basuh pinggan semua, tangan dia terus pecah sebab pertahanan dia tidak baik. Jadi bahan kimia itu masuk dan menyebabkan keradangan kulit. Bila ada keradangan,
maknanya kawasan itu akan jadi merah, jadi gatal, kadang-kadang berbelon air kecil, kita panggil dyshidrotic eczema. Dan bila kita garu, dia akan pecah dan akan menyebabkan lebih teruk. Sebab bila kita garu, dia akan menyebabkan luka ya, dan open wounds kulit yang terbuka dan menjadi pintu kepada bahan-bahan untuk masuk. Dan bila digaru lebih teruk lagi tebal. Kalau you pernah tengok kawasan-kawasan yang tebal, dia digaru-garu lagi tebal. So itu adalah jenis-jenis eczema atopik. Satu lagi masalah atopic eczema ni ialah masalah, bukan saja masalah dia fizikal, dia ada masalah kulit ya, gatal dan tak boleh tidur, dan kronik. Bila tidak boleh tidur dengan kronik, masalah emosi, mental. Sebab tu kita punya tajuk hari ni, dermatitis atopik, bukan sekadar sakit kulit. Okey, so masalah emosi yang terlampau tinggi dan dia tidak boleh menjadi tidak boleh perform dalam persekolahan dia, tidak boleh perform dalam pekerjaan dia, dan dia rasa malu, dia ada kurang keyakinan diri dia, dia rasa tidak mahu keluar, tidak mahu berjumpa dengan orang, psychosocial problem, sebab ada social stigma di situ. Okey, kadang-kadang orang luar pula, bukan dia saja merasa begitu, kadang-kadang orang lain memberi persepsi yang salah, persepsi yang negatif terhadap orang yang ada eczema. Mungkin dia rasa itu adalah penyakit berjangkit, mungkin itu adalah masalah penyakit yang tidak boleh dikatakanlah, orang kata ini penyakit terkena jadian, dan berbagai lagi masalah. Sebab tu kadang-kadang perlunya awareness, macam ni kita buat kesedaran seperti ini untuk orang faham mengenai masalah atopic eczema, bukan sahaja masalah kulit. Ya. Jadi bila doktor tadi ceritakan tentang kata kadang mungkin terkena tempias apa-apa kan. Ya. Biasa juga sebenarnya dalam masyarakat kita normal orang kata untuk berbicara tentang perkara-perkara macam ni dengan doktor kan. Ya. Tapi kadang biasa kalau kita tengok juga eczema kadang dekat kawasan muka. Ya. Kan yang membuatkan rasa macam down, Ya. susah sukar nak Betul. berhadapan dengan ramai orang, confident pun low kan, Ya, kan. betul. Tapi kita nak tahu punca dia sebab apa doktor boleh jadi macam tu. Mungkinlah kadang-kadang ada tak yang eczema ni berlaku bila dewasa? Masa kanak dia tak jadi. Okay, so tadi saya kata masalah atopic eczema disebabkan oleh genetik dan peti pertahanan yang tidak baik, dan faktor persekitaran yang menyebabkan pencetusnya eczema. Contoh masalah benda-benda yang mencetuskan eczema, salah satunya ialah habuk, okey, kepanasan, pertukaran cuaca, stres. Tadi kita kata sebagai eczema tu menjadi masalah mental. Okey, masalah sebab kita susah hati, tidak boleh tidur dengan baik. Okey, so stres tu menyebabkan stres lagi menurunkan eczemanya. Ya. Dan kalau untuk di muka, yang saya tahu kan, kadang-kadang kita ada eczema, kita nak dia baik, kita mencuba pelbagai produk. Betul. Dan bila kita mencuba pelbagai produk, masalahnya banyak produk-produk di luar sana mempunyai pelbagai-bagai jenis bahan yang boleh mengiritasikan kulit. Contoh, pewarna, pewangi. Nah, bila kita pakai sabun yang kuat-kuat yang menyebabkan kulit tu kering dan menyebabkan bentik pertahanan kita tidak baik, menyebabkan eczema itu lebih teruk. Dan untuk budak-budak kan, kalau kita tengok yang jenis atopic eczema lah, pemakanan adalah salah satu pencetus eczema yang biasa kita sebagai lihat. alergik lah. Ya, alergik lah. Contohnya susu, telur, kacang, soya, seafood, orang katakan makanan bercekerang, dan pelbagai lagi lah. Itu yang biasalah. Tapi memang kebanyakan tu kalau daripada kecil tu masalah persekitaran, dia juga alergik makanan. Ya, betul. Tapi biasanya kalau untuk penyakit ni dia akan berlanjutan sehingga ke tua ke macam mana doktor? Okey, so kebanyakan atopic eczema dalam 30% budak-budak dapat. Tetapi dalam about 30%, about 70% dia akan hilang masa dia umur teenagers dan sebagainya lah, umur dah dewasa. Tetapi 30% ke atas boleh dibawa berlarutan ke umur dewasa lah. Dan sebab itu sebab bila orang kita dewasa, kita menggunakan pelbagai produk. Sebab apa? Kita terpaksa bekerja berhadapan dengan pelbagai persekitaran. Contohnya di udara kita pun ada pencemaran udara. Semua itu boleh menyebabkan iritasi kepada kulit ya. Dan kalau katanya kita bekerja sebagai suri rumah lah saya kata. Hari-hari kita menggunakan sabun basuh pinggan, basuh baju, yang itu dan ini, getah, dan kita pakai sabun itu pun boleh menyebabkan mencetusnya eczema.
So pentingnya bila kita dapatkan eczema tu, jumpa doktor dahulu lah. Sebab kadang-kadang yang saya lihat dia memberi dia ingatkan ini adalah salah satu benda yang lain lah. Dia ingat kulat, dan kadang-kadang mencari ubat-ubatan yang tidak betul, pergi ke farmasi dan beli sendiri, dan menyebabkan berlarutan eczemanya. Sebab itu mesti berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan diagnosis yang betul dan rawatan yang betul. Tapi tadi doktor sebutkan tentang kita nak dapatkan rawatan tu, tapi sebenarnya kita mesti nak tahu juga macam mana simptom kita nak kenal pasti penyakit tu. Adakah macam merah-merah tu saja ke, macam mana doktor? Okay, so macam saya kata tadi, dia sebenarnya kadang-kadang kita start dengan eczema tu kerana kulit kering saja. Dan bila kita garuk kering, kulit kering boleh menyebabkan gatal. Sebab tu saya kata pelembab. Nanti saya cerita bagaimana kita nak merawat. So pelembab tu penting. Tapi bila kita tak merawat dengan awal, kita start garu, dia akan jadi pecah kulit kita dan bersisik. Saya tak tahu sama ada Fatimah pernah mengalaminya atau tidak. Bila kita garu, dia akan jadi luka dan kadang-kadang lebih sakit. Kadang-kadang tempat tu dia akan berair. Sebab bila kita pecah kulit kita macam saya kata ada benteng pertahanan. Bila kita pecahkan benda, air senang keluar. Dan kadang-kadang kita keluar air, dia panggil weeping. Dan kadang-kadang dia boleh jadi belon-belon air, terutama di jari-jari kita. Kalau kita pegang banyak sabun, dia boleh jadi belon-belon air. Kita panggil pompholyx atau dyshydrotic eczema. Dan banyak jenis benda-benda lain lah, macam mana kita nak tahu sama ada eczema tu. Kadang-kadang kita tak nampak. First apa yang kita nampak tu, nampak kering. Tapi bila dah garu, dia jadi terlalu merah. Kadang-kadang dia jadi tompok-tompok bulat dan berbagai. Kadang-kadang ramai yang ingat ini adalah kulat ke apa. So, sebab tu saya kata penting jumpa dengan doktor. Kalau doktor pakar lebih baik, sebab dia akan tahu sama ada, walaupun nampak macam kulat tetapi ia adalah eczema. Tapi kiranya penyakit semua yang mungkinlah kadang-kadang ada setengah orang yang dia hadapi masalah macam tak jaga kebersihan sikit, ada kotor sikit, dia tumbuh gatal-gatal tu, kira macam eczema juga ke macam mana doktor? Maksud Fatimah, kalau kita tak jaga bersihan, tiba-tiba tumbuh gatal-gatal. Kalau you ada alahan kepada habuk, ataupun bahan-bahan pencemaran lah katakan, ada simen ke ataupun ada cat yang ataupun apa-apalah, itu pun boleh menjadi eczema, satu pencetus kepada eczema. Tetapi saya nak tekankan satu, eczema bukan disebabkan oleh kulit kita kotor. Setengah orang kata, doktor, kalau saya mandi 10 kali pun eczema saya pun tak baik juga. Kenapa? Sebab bila kita mandi, kalau kita pakai sabun-sabun yang keras lah orang kata, yang banyak pewarna, pewangi dan sabunnya banyak, sebab tu kulitnya akan lebih kering dan gatal lah, lebih gatal dan jadi sensitif. Sebab tu sebenarnya tidak boleh menggunakan sabun, tidak boleh mandi dengan terlalu kerap, dan jangan menggunakan air panas untuk mandi. Sebab itu boleh menyebabkan kulit kita kering dan gatal. Sebab punca dia asalnya sebabkan kering lah sebenarnya doktor kan, penyakit ni dermatitis atopik. Nama baru biasa saya dengar eczema je doktor. Okey doktor, tadi doktor ada sebut tentang stres. Boleh menjadi penyumbang kepada penyakit dermatitis atopik ni. Macam mana doktor? Boleh jadi sebabkan dia selalu menghadapi masalah tu sepanjang seumur hidup ke macam mana doktor? Macam saya kata, kalau kita tak cukup tidur, bayangkan kita ada satu jerawat bukan kita stres. Betul Fatimah? Okey, ni bayangkan satu kulit tu dengan merahnya, dengan gatalnya. Cuba kita duduk sementara, kan kalau kita gatal, kadang-kadang kita tak boleh tahan. Dia akan bila malam, dia kadang-kadang tanpa kita ketahui kita garu dengan teruk. Dan itu mengganggu tidurnya. Bukan saja dari segi berapa lama dia tidur, kualiti tidur itu pun tidak cukup. Bayangkan kalau hari-hari tak cukup tidur, 2-3 jam sehari, dia akan mendapat masalah mental. So stres itu adalah salah satu masalah yang sangat-sangat penting untuk kita kawal untuk mendapat menjaga eczema kita dengan baiklah. Tadi bila doktor sebutkan tadi kita tentang memang kena menjagalah, memang sedikit sebanyak berkait dengan masalah kesihatan mental tu sendiri kan. Tapi ada tak patient-patient doktor sendiri kan yang pernah menghadapi sehingga depression dan sebagainya? Iya, benar Fatimah. Saya sebenarnya klinik saya ramai pesakit eczema yang datang dengan kemurungan, depresi lah, ketegangan, bukan saja masalah kulit dia ada masalah dengan pekerjaannya. Disebabkan oleh eczema itu sendiri. Masalah perhubungan dia dengan suami, perhubungan dengan isteri, perhubungan dengan kawan-kawan dia. Dan masalah kewangan.
Itu pun menyebabkan satu stres sebab dia tidak boleh, prestasi kerja dia tidak baik. Ya. Jadi tadi soalan tadi saya dah Tentang ada tak macam dekat klinik Ya. doktor ke kan? Mungkin Dan- doktor boleh kongsikan pasien-pasien tu. ya, Yang ada sebab tu fungsi doktor untuk menilai sama ada orang itu ada depresi atau tidak, tergegangan, kemasalahan jiwa. Kalau ada, doktor tu perlu memberi kaunseling dan support. Kadang-kadang bukan support kepada pesakit pengidap sahaja, kaunseling kepada keluarganya dan yang boleh membimbing dia, boleh memberi dia sokongan positif ya. Dan juga kadang-kadang perlunya berjumpa dengan psikiatris atau psikologis jika doktor pakar itu tidak boleh membuat kaunseling dengan baiklah. Kalau pesakit itu masih merasai eczema itu masih tidak boleh dikawal dengan baiklah. Jadi betul lah orang kata topik kita bawa kepada ni, dermatitis atopik tu bukan sekadar sakit kulit. Sebab memang ramai pasien doktor sendiri yang menghadapi masalah kesihatan mental. Tapi jadi macam kalau kita lihat ni sebenarnya penyakit kulit ni bukan sekadar mengganggu fizikal saja, tapi sebenarnya mengganggu emosi pesakit itu sendiri kan. Ya, jadi tapi sebelum kita nak teruskan dengan kata perkongsian daripada doktor sendiri tentang macam mana kita merawat, menjaga sebagainya kan. Iman nak kita tonton dulu video daripada seorang pasien yang pesakit dermatitis atopik. Okey. Kita nak masuk balik. Okay, itu dia kita dah dengar tadi sedikit sebanyak daripada perkongsian daripada kita punya pasien, salah seorang pada pasien dermatitis atopik sendiri. Memang sangat kesian sebenarnya yang menghadapi masalah orang kata sakit ni sebenarnya. Tapi kita nak teruskan dengan kita punya persoalan kepada doktor kita pada hari ini. Kita nak tanya tentang, tadi kita cerita tentang simptom punca sebabkan genetik dan sebagainya. Tapi saya nak tanya juga doktor kan, dari segi penjagaan tu mestilah sangat perlu untuk pesakit ni kan. Sebab jelah masalah kulit ni bukan masalah biasa kan doktor kan. Jadi mungkin doktor boleh share dengan kita macam mana kita nak urus, nak jaga penyakit macam ni. Okey, pengurusan ataupun eczema atau apa-apa jenis eczema mestilah secara holistik. Okey, kadang-kadang kita tengok masalah kulit saja, macam saya kata bukan saja masalah kulit tetapi masalah masalah minda, masalah mental, masalah dan berbagai lagilah komplikasi yang lain. So dari segi penjagaan kulit, okey, so ada pelbagai jenis rawatan. Kenapa? Sebut doktor tarik yang belakang tu. Nak tengok. Oh, dia tergantung. Ha? Masuk balik ah. Okey. Okey ke dengar balik ke? 1 2 3 1 2 3. Maksud doktor tarik jap, saya nak tengok yang benda belakang tu. Tapi okey je. Terbuka. Okey. Kita baik. 1 2 3. Okey. Tukar. Oh, dia nak tukar doktor. Tukar. Tukar mic. Problem kot. One, two, three, 1 2 3. Okey. Apa tu level mic tu nak tinggi sikit ke? Level mic. Oh, tinggi. Oh, terjatuh kot tadi. Sama tu bunyi. Jangan bunyi. Berjumpa dengan kawan-kawan meluahkan perasaan senaman harian. Si doktor tak boleh letak belakang kot. Oh.
Tak kan? Nampak pula kat sini. Nampak? Sini. Tak nampak kot. Tak nampak kot lah. Okey tak? Bunyi tak? Sekejap tak? Ada tak buat detail dia? Nampak ada? Dia cakap ada tak? Bunyi yang nampak. Ada kan? Ada je. Hello, 1, 2, 3. Okey. Okey je bunyi tu. Okey, kalau macam tu ke kiri dia ke? Letak ke? Oh, tidak. Sini. Letak ke poket ni, gantung ke poket boleh ke? Tes. Sini tak? Tidak ni. Poket saya. Tak dalam. Dia punya set bantu. Okey, doktor try. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni, doktor dia tak boleh. Tadi dia okey, hilang tiba-tiba. Bila waktu lepas dia betul? Nak tengok? Ya Allah. Putus, doktor dia putus. Macam okey je. Okey. Dia betul-betul lagi. Bagus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita pairing balik. Pairing balik. Tes. Okey. Okey. Hello, 1, 2, 3. Alright, cik. Okay. Mungkin dia cakap macam ni kot. Sebab dia kan kalau cakap power macam tu kan dia bukan biar dia lost it je. Gerak-gerak belakang ni. Okay. Alright. Soalan ni apa? Pengurusan. Oh, okey. Penjagaan. Pencegahan. Lepas tu pencegahan. Sebenarnya agak sama je soalan ni. Tak apalah, nanti saya campur je lah. 3, 2, 1. Jadi itu dia tadi kita dah dengar tentang perkongsian daripada pesakit dermatitis atopik ni memang sangat sukar. Kenapa? Dia sangat berkait rapat dengan emosi dan juga pesakit itu sendiri, emosi dan juga fizikal pesakit itu sendiri kan. Jadi bila tadi kita cerita tentang emosi sangat memberi kesan yang sangat baik kan kepada emosi dan juga fizikal seseorang pesakit tu, mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita bagaimana cara pengurusan ataupun penjagaan yang terbaik untuk menangani penyakit ni. Okey, pengurusan ataupun eczema mestilah secara holistik ya, sebab dia ada banyak faktor-faktor yang merangkumi kemasalahan eczema itu sendiri. So kalau saya cakap pasal eczema, okey, secara fizikal. So macam mana kita nak merawat dia ialah first jumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan yang betul lah. Yang paling penting ialah sebenarnya pelembab dan kemudian rawatan untuk mengurangkan keradangan atau inflamasi. Contohnya topical calcineurin inhibitor, topical steroid dan juga ubat-ubatan yang lain seperti kita boleh buat wet wrap, kita boleh buat kalau katakan kita garu dan ada jangkitan kuman dan dia ada bernanah, berair, berbau dan sebagainya. Kalau yang berair, jenis berair, kerana kita kena keringkan, kena cuci dengan bersih dengan pakai air garam dan sebagainya, dan kemungkinan kena makan antibiotik dan kena pakai ubat sapu antibiotik. Dan ada jenis rawatan yang lebih advance contohnya immunosuppressants seperti methotrexate, azathioprine, cyclosporine dan juga ubat suntikan biologik yang boleh digunakan yang sangat-sangat membantu para eczema dari segi eczema itu sendiri.
Dan untuk mengurangkan kegatalan, saya rasa itu paling sangat penting sebab banyak doktor dia tidak melihat aspek kegatalan itu sendiri. So, macam mana kita nak kurangkan gatal? Sebab itu yang sebenarnya yang membelenggukan pesakit. Ya. So rawatan eczema tu sangat penting macam saya kata tadi. Kalau masih gatal, sapu selalu pelembab, jangan garu. Sebab kalau digaru dia lebih gatal. Dan untuk mengurangkan kegatalan, kita macam saya tadi boleh menggunakan pelembab. Okey, pelembab yang sejuk membantu. Pelembab yang mengandungi mentol boleh membantu. Potong kuku ya, sebab kadang-kadang kita lupa ataupun kita tergaru waktu malam. Dan kita boleh buat wet wrap. Contoh ya, saya tunjuk jenis-jenis kain-kain yang lembut, kita wrap dalam keadaan basah sebab kita panggil wet wrap, balutan basah. Dan juga kita boleh beriadah, bersenam. Okey, macam mana kita nak mengurangkan kegatalan dan juga untuk mengurangkan ketegangan, stres kita. Bercakap dengan kawan-kawan kita untuk meluahkan perasaan. Dan mungkin untuk orang Islam, untuk yang beragama kan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita fikir eczema ni ada hikmahnya. Okey, untuk kita lebih bersabar, lebih compassionate sebagai seorang Islam ya. Dan juga untuk kanak-kanak, saya ada membuat menulis buku lah. Saya nak cakap sekejap lah. Saya ada buku Oli 1 dan 2. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni bila datang ke klinik, dia tak mau dengar cakap saya, nangis. Jadi ibunya boleh balik dan baca buku tu mengenai seekor rabbit lah yang mendapat eczema dan macam mana dia mengharungi cabaran eczema tu dengan ibunya. Dan itulah pelbagai cara lah, secara holistik lah. Kiranya macam dia punya secara holistik tu macam-macam lah kita kena buat juga untuk kita distract sebenarnya kan, daripada kita orang kata ya asyik nak garu je, so kita nak elakkan dengan beriadah, bersembang dengan kawan kan. Tapi adakah benda-benda macam ni juga terpakai juga untuk pasien yang macam baby tu, macam mana doktor nak jaga? Ya, sama juga. Pelembab, kadang-kadang kena pakai steroid. So masalah ni bila saya cakap pasal steroid ya, mungkin saya ambil masa seminit atau dua untuk cakap pasal steroid. Ramainya ada steroid phobia. Bila cakap steroid, doktor saya tak nak pakai steroid sebab saya takut. Tapi masalahnya mereka tidak faham steroid itu adalah salah satu rawatan yang sangat-sangat membantu. Tetapi kalau dipakai dengan tidak betul, ia boleh mendatangkan kemudaratan. Okey. Steroid bagi mereka yang tidak tahu apa itu, adalah satu jenis chemical yang kita ada dalam tubuh badan. Bila ada keradangan, dia akan mengeluarkan kortisol. Sebenarnya ia adalah satu benda yang semula jadi dalam badan kita. Dan kita boleh gunakan rawatan-rawatan steroid juga untuk menyapu di kawasan-kawasan yang ada keradangan. Steroid ni kalau kita pergi ke farmasi, dia ada banyak jenis kekuatan atau kita panggil potensi. So ada rawatan steroid yang rendah, contohnya untuk bahagian muka. So balik kepada soalan Fatimah tadi, untuk baby kita boleh pakai steroid berpotensi rendah. Okey, sebab kulit dia lebih nipis, lebih orang kata sensitif. Dan kalau kawasan-kawasan kulit yang tebal, yang kasar, contoh di kaki, pernah tak kita panggil lichenification. Dia punya kulit dia macam kulit gajah, sangat tebal. Saya tak tahu sama Fatimah pernah tengok atau tidak. Kita kena pakai steroid yang lebih tinggi. Sebab kalau pakai steroid yang berpotensi rendah, ia tidak lut. So perlunya berjumpa dengan doktor untuk memilih steroid mana yang paling sesuai. Tapi kan bila doktor sebut tadi tu, saya rasa saya ingatkan, kulit yang tebal susah nak dapat eczema. Itu salah. Sebab saya ingat kulit nipis lah biasanya untuk orang yang menghadapi masalah eczema, sebab kan kulit dia nipis, so susah nak kau. Rupanya bila doktor sebut macam tu, kulit yang tebal pun boleh juga kena. So, Fatimah, di tapak tangan kita, tapak kaki kita yang kawasan kulit yang tebal pun boleh mendapat eczema. So macam mana? Semua kawasan kulit kita boleh mendapat eczema. Okey, tapi doktor kan bila doktor dah ceritakan tadi semua tu, dalam masyarakat kita, masyarakat Malaysia ni sendiri, adakah penyakit ni normal? Kebiasaan memang selalu terjadi dalam masyarakat? Fatimah, betul. Saya tengok ramai betul pengidap eczema sekarang ni. Tapi untuk mendapatkan berapa orang kata kekerapan eczema di Malaysia, dalam kajian mungkin about 20% lah, 20% kanak-kanak, dan mungkin dalam 10% untuk orang yang dewasa mengalami berbagai jenis eczema lah. Kata normal tu tidaklah, tapi
itu adalah kerap. Maknanya Ada satu di antara 5 kanak-kanak menghadapi eczema. Itu adalah satu yang kerap lah kerap terjadi. berlaku lah. Tapi ada juga yang saya pernah dengar kan, mungkin ada kesan daripada COVID. Disebabkan COVID ada masalah, meningkat je masalah kulit. Betul ke doktor? Ya. Okey, so masalah jangkitan COVID ni boleh menyebabkan imun kita terlalu orang kata mendapatkan imun kita tidak terkawal. Dan juga vaksin juga boleh menyebabkan imun kita terkena dan menyebabkan dia tidak terkawal. Dan ramai pasien pengidap saya mendapat eczema selepas mendapat COVID ataupun mendapat vaksin. Tapi ada juga yang dapat lebih baik eczemanya selepas itu. Jadi saya tak boleh nak katalah. Bergantung pada tubuh kita sendiri. Ya, betul. Okey, tapi banyak tadi doktor kongsikan mungkin sebabkan COVID. Tapi kita nak tahu juga eczema ni boleh ke menyebabkan kepada komplikasi penyakit lain? Okey. Soalan bagus ni Iman, sebab komplikasi eczema dari segi atopic dermatitis atopic dermatitis ni adalah satu jenis masalah alahan dan ada satu kita panggil rentetan atopic march, rentetan atopik di mana masalah eczema, asma dan resdung adalah berkaitan. Okey, jadi biasanya untuk kanak-kanak dia start dengan eczema dulu, dan bila lebih dewasa eczema tu mungkin dah baik sedikit, tetapi mendapat masalah lain seperti resdung dan asma. Okey, dan selain daripada tu eczema juga boleh berkaitan dengan pelbagai jenis masalah yang lain seperti autoimmune. Ada yang kajian mengatakan dia berkait rapat dengan SOPA, lupus, alopecia areata jenis kerontokan rambut, dan juga jenis masalah mata seperti conjunctivitis, uveitis, keratoconus, dan inflammatory bowel disease, dan pelbagai lagi. Okey? Banyak juga lah sebenarnya. Yes, ada banyak. Jadi, sebab saya ingat kalau penyakit kulit ni orang kata penyakit kulit je lah. Ada mungkin sebab tadi doktor kat sebut okey ada kaitan dengan kesihatan mental, mungkin dua tu. Rupanya boleh ada komplikasi lain juga. Banyak kajian melihatkan pelbagai jenis yang lain yang boleh berkait rapat dengan eczema, tetapi tidak semestinya eczema menyebabkan ini. Okey, so mereka melihat secara keseluruhan. Dan juga okey, satu lagi, bila seorang atau ada eczema, kadang-kadang dia tidak mahu keluar beriadah, tidak mahu bersenam, dan ramai juga yang mengalami masalah kegemukan dan merokok dan sebagainya. Dan ini juga boleh menyebabkan masalah secondary orang kata komplikasi terhadap kegemukan dan merokok dan sebagainya, iaitu kencing manis, darah tinggi dan sebagainya lah. Tapi doktor, ada tak pesakit doktor yang tak nak beriadah sebabkan bila kita beriadah tu akan berpeluh? Berpeluh sampai risau akan timbul gatal dan sebagainya. Terima kasih sangat sebab highlightkan benda ni. Saya lupa nak cakap. Peluh adalah salah satu pencetus eczema yang sangat penting terutama untuk kanak-kanak. So sebab tu bila dia pergi sekolah di bawah panas, dia akan start garu di sini, garu di sini, di pelipat-pelipat dan belakang lutut. Sebab kawasan tu peluh dia akan terperangkap. Dan kalau kita pakai baju yang ketat dan kasar, dekat situ memang dia akan garu. Betul, peluh. Jadi bila kita nak merawat eczema tu, kita kena make sure kulit itu cool. Sejuk sentiasa. Dan mungkin orang kata nak eczema ni mahal, kena jaga kan pasal aircon. Tapi yelah, begitulah. Mungkin sebab tu kot dia macam diorang mengelak untuk buat riadah tu. Sebabkan risau ni. Ya, saya sebenarnya suka mereka beriadah. So, kalau ada eczema, rawat eczema dengan betul dulu. Lepas tu, please beriadah. Sebab kita mahu mendapat orang kata kehidupan yang aktif, yang sihat. Jadi secara total tu boleh kita sembuh tak doktor? Eczema? Boleh sembuh secara total. Eczema ni sebenarnya adalah masalah kronik yang berpanjangan so nak kata pencetus tu tidak, tetapi boleh macam saya kata rawatan yang sangat baik yang boleh kita membendung dia daripada dan atau mengurangkan permasalahan. Tapi ramai pesakit saya boleh menjalani kehidupan dengan baik. Jangan kata alah tak ada rawatan, tak ada cure, tak naklah rasa murung lah. Bukan, ramai orang ada eczema tapi you tak tahu.
sebab mereka boleh mengawal eczema dengan baik. Ya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa rawatan untuk penyakit eczema ni. Okey, ini boleh mengambil masa lama untuk cakap pasal rawatan. Okey, saya sebab beri summary lah. So first kali saya kata sebagai pertama yang paling penting ialah pelembap. So saya contoh pelembap yang baik ialah jenis, kalau kulit tu kering, kena cari pelembap yang lebih tebal. Kalau kulit tu macam ni. Okey, kadang-kadang kita pakai jenis lotion, kalau kita sapu lotion cepat je kering, maknanya kita mesti menggunakan pelembap yang lebih berminyak. Contoh yang saya suka ialah jenis yang macam ni. Bila kita sapu meninggalkan minyak sedikit, walaupun melekit, sebenarnya ia adalah baik untuk. Jadi bila kita basuh tu kita akan rasa dia akan rasa macam licin sikit. Kalau terlalu kering, maknanya kulit tu tebal dan bersisik dan kasar, mungkin menggunakan pelembap yang jenis berminyak, yang lebih berminyak. Contoh petroleum jelly. Macam Vaseline tu kan, tahu kan? Mungkin kena letak itu dulu dan pakai pelembap yang lain di atas. Kena double kan. Dan bila dah kering, kena sapu balik. Kalau kita dah basuh tangan, mandi dan sebagainya, kena sapu balik. Kalau kita kena sapu balik, sebab bila dia kering, dia akan menyebabkan kegatalan kulit. Itu paling penting, pelembap. Dan kedua, kita kena gunakan ubat yang anti keradangan lah, seperti steroid dan topical calcineurin inhibitor. Macam saya kata tadi, ada yang jenis potensi rendah, potensi tinggi untuk mengawal keradangan itu. Dan benda lain macam saya kata, ubat-ubat lupa saya cakap, kita boleh buat wet wrap stocking untuk mengurangkan kegatalan, untuk meninggikan hidrasi kulit. Dan ubat makan, contohnya ubat immunosuppressant. Kadang-kadang kita terpaksa makan ubat oral steroid untuk mengawal eczema dengan cepat, tetapi tidak boleh ambil oral steroid dengan lama dan ubat suntikan biologik lah yang sangat membantulah. Jadi kiranya rawatan lebih kepada kita merawat luaran saja lah doktor kan, lebih kepada luaran punya pakai lotion. Tapi ubat pun ada kalau yang terlalu teruk kot doktor. Ya, kalau sangat teruk dan ubat-ubatan sapuan tidak membantu, mestilah menggunakan ubat makan. Doktor, adakah benar kalau eczema mesti kena pakai sabun ataupun lotion baby saja? Okey. Sebenarnya ini kenyataan yang salah ya, sebab kalau kita tengok kalau pernah cubalah sabun-sabun baby ni, kadang-kadang banyaknya buih, wangi, dan berwarna, berwangi dan sebagainya lah. Itu semua boleh menjadi pencetus. Sebab tu kalau seorang tu ada eczema, bagusnya menggunakan jenis produk yang mengandungi soap free, maknanya tiada sabun. Fragrance free, tiada berwangi. SLS ke apa, itu pembuih free. Pewarna colorant free. Hypoallergenic, maknanya mereka sudah meletakkan bahan-bahan yang sesuai untuk kulit sensitif. Tak semestinya baby, produk bayi itu semua kena baca juga ingredient dia apa dia. Kena pilih secara yang betul jugalah kan doktor kan. Tapi dalam orang kata apa, mungkinlah ada rawatan tradisional ke doktor, ataupun alternatif lain ada tak untuk merawat penyakit ni? Okey, untuk rawatan alternatif, boleh cuba. Tetapi tidak ada satu pun yang mengatakan ini adalah sangat membantu. Kalau tidak, saya pun nak guna. Betul. Sebagai pakar kulit, kita pun ingin tahu apa yang boleh membantu pesakit-pesakit kita. Tetapi semuanya, apa-apa yang doktor guna di hospital, semuanya mengikut mengikut kajian dan mestilah melalui Kementerian Kesihatan untuk mengesahkan ubat-ubatan ini adalah boleh digunakan dan selamat. Okey. So kalau untuk menggunakan alternatif yang lain, perlulah tanya dengan doktor dulu, jangan suka cuba-cuba. So contoh yang lain yang biasa-biasalah orang kata nak pakai suplemen saya boleh makan doktor. Boleh cuba, contohnya vitamin D, minyak ikan omega 3, dan boleh cuba selenium, zinc, dan juga contohnya nak cuba traditional Chinese medicine. Boleh juga, banyak herba-herba yang mereka ada yang boleh cuba. Acupuncture juga ada membantu pesakit saya. Yang jenis Indian Ayurvedic pun boleh dicuba, tapi tak banyak kajian lah dengan ubat-ubatannya ini. Ataupun Okay. Itu antara orang kata apa rawatan ataupun orang kata apa tadi,
rawatan alternatif lah yang boleh kita buat kan. Mungkinlah ada pesakit-pesakit rasa saya nak cubalah jumpa doktor, dah try macam-macam tapi mungkin orang kata tak dapat sembuh secara keseluruhannya tu, mungkin kita boleh cuba dengan rawatan alternatif yang lain kan. Jadi mungkin kita di hujung-hujung ni kita nak dengar sikit lah orang kata pesanan doktor tentang penyakit ni, mungkin macam mana nak kena support pesakit-pesakit tu, jelah menghadapi masalah fizikal dan juga boleh mengganggu emosi. Ya doktor. Okay, so untuk mereka yang menghadapi masalah eczema yang perlukan bimbingan yang lebih baik, mesti first kali jumpa doktor untuk mendapatkan diagnosis yang betul. Nombor 2, boleh cuba baca, okay, supaya kita dapat ilmu pengetahuan mengenai eczema itu sendiri. Dan dapatkan ilmu-ilmu itu dari sumber yang betul. Ya, contoh Persatuan Dermatologi Malaysia. Dan boleh mendapat sokongan, support dari rakan-rakan yang mengalami eczema, ataupun pergi ke Facebook yang boleh membantu. Contoh Malaysia Eczema Society dan Malaysia Eczema Support Community yang saya adalah seorang advisor, penasihat di dalamnya. Okey, nombor 3, kalau menggunakan ubat-ubatan, sabar sebab ubat-ubat ni bukan orang kata magic ya. Kena pakai dengan betul, dengan berdedikasi macam saya kata. Tak boleh pakai lepas tu macam tak ada apa pun tak nak pakailah. Itu jangan berhenti tengah jalan. Okey, jadi konsisten itu penting. Ya, saya rasa itu penting. Dan nombor 3, kalau ada masalah emosi, berjumpalah dengan doktor, mungkin boleh berjumpa dengan doktor psikologi atau psikiatris. Ya, itu saja orang kata pesanan terakhir daripada Dr. Kartini kita. Tapi sebenarnya bila doktor ceritakan tadi secara keseluruhan di akhir tu kan, sebenarnya bagi Mah lah kan, support daripada keluarga dan juga rakan-rakan sekeliling tu sangat penting pada pesakit ni. Walaupun kita rasa macam alah sakit kulit je pun, tapi orang tak nampak yang sakit kulit sebenarnya ada sangat berkait rapat dengan masalah kesihatan mental, boleh menyebabkan komplikasi penyakit lain kan. Jadi kita rasa daripada perkongsian kita tentang hari ni, dermatitis atopik merupakan bukan sekadar penyakit kulit tu, sebenarnya memang perlu diambil tahu oleh masyarakat kita di luar sana. Jadi Iman nak harapkan kepada semua penonton, mungkinlah kat luar sana yang sedang menonton sekarang ni, yang rasa macam biasa je lah penyakit ni. Tengok ni baru tahu sebenarnya penyakit ni bukan biasa-biasa, sangat memberi kesan yang tak baik kepada diri dan juga mungkin orang sekeliling juga kan. Jadi secara keseluruhan ni apa yang Mulia kata, untuk pesakit ni jumpa dengan doktor seperti Dr. Kartini sebutkan tadi, dan juga sentiasa berusahalah kita untuk menangani penyakit kita tu, insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan dermatitis atopik ataupun eczema ni, nama lainnya kan. Jadi untuk sebelum kita nak menutup kita punya rancangan kita SK On Air pada hari ini, Iman nak ajak kepada para penonton mungkin yang belum pernah subscribe kita punya YouTube Siakap Keli, boleh subscribe dan juga follow TikTok The Siakap Keli. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini, pada minggu ni, insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.